طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. نلتقي من جديد، واليوم ندرس إن شاء الله عن الفعل الماضي. Okey. Jadi hari ini kita nak belajar tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi dan kenapa kena belajar fi'il madhi? Baik. Yang pertama sekali seperti mana yang kita tahu, kita belajar ni mengikut turutan. Jadi yang pertama sekali kita belajar berkenaan dengan perkataan al-kalimah. Kalimah terbahagi kepada ismun, yang kedua adalah fi'lun, dan yang ketiga adalah harfun. Okey. Baik. Jadi isim ni semua kita dah belajar. Cumanya ada satu perbezaan di antara isim dengan fi'il. Isim dia tidak berkait dengan masa. Tak ada kaitan dengan masa. Contohnya kalau isim, contohnya Ustaz bagi kursiyun. Kursiyun, bila disebut kursi, automatically kita akan tahu kursi lah, dia tak ada kaitan dengan masa. Tapi kalau Ustaz kata yang ni ada kaitan masa. Jadi bila Ustaz kata fi'il, contoh sebagai dalam bahasa Melayu fi'il, contohnya makan. Bila Ustaz kata makan, dia ada associate dengan masa. Bila kita fikir makan, dah makan ke, belum makan ke, ataupun dah makan ke, sedang makan ke, akan makan ke. Jadi benda tu ada associate dengan zaman ataupun masa. Baik. Jadi dekat sini fi'il, oleh sebab itu, disebabkan fi'il ini ada kaitan dengan masa, jadi fi'il dibahagikan kepada beberapa bahagian. Baik, yang pertama sekali adalah fi'il madhi. Jadi kita terus pindah kepada fi'il madhi. Okey, mana fi'il madhi? Baik, yang pertama sekali, bahagian pertama kita panggil fi'il madhi. Fi'il madhi. Fi'lu jadi fi'lu madhin, sebutan dia, ataupun al-fi'lu al-madhi. Al-madhi. Okey. Jadi apa itu fi'lu madhin atau fi'lu madhi? Kalau dalam bahasa Inggeris dia macam past tense lah. Past tense. Okey. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris past tense-nya bagaimana? Bahasa Inggeris ni beza dia, yang pertama sekali kita belajar fi'il dalam bahasa Inggeris, verb. In English we call it verb. Kan? Okey, cumanya English first kali kita akan belajar adalah present. Kita akan belajar present tense. Daripada it, baru kita dapat past tense dia. Apa dia? Ate. Contohnya kan? Okey. Cuma dalam bahasa Arab kita start dengan madhi dulu. Jadi makan dalam bahasa Arab adalah akala. Akala. Okey, daripada past tense bahasa Arab ni barulah kita boleh dapat yang seterusnya. Present tense dia ke, apa-apa ke, selepas daripada kita ketahui fi'il madhi. Baik. Jadi itu yang pertama berkenaan dengan fi'il madhi. Jadi apa kesimpulan yang kita boleh buat tadi? Fi'il madhi adalah, nombor satu adalah asas. Asas kepada fi'il dalam bahasa Arab. Berlainan dengan bahasa Inggeris, asasnya adalah present tense. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya, apakah bentuk fi'il madhi? Bentuk. Okey. Jadi bentuk fi'il madhi, boleh kita ketahui bentuknya kalau kita nampak baris yang terakhir berbaris atas. Okey. Jadi ada beberapa bentuk fi'il madhi. Contohnya kalau kita sebut benda-benda yang biasa kita buat, contohnya macam tadi makan, akala. Kalau duduk apa? Duduk dalam bahasa Arab dia panggil jalasa. Apa lagi? Sujud. Sajada. Apa lagi? Minum. Syariba. Baca apa membaca? Qara'a. Okey. Apa lagi? Jalan apa jalan? Masya. Tidur apa tidur? Nama. Okey.
Berdasarkan bentuk-bentuk yang ditulis ini, jadi kita boleh nampak apa persamaan yang sama. Baris terakhirnya baris atas. Okey, yang tu. Fi'il madhi ni kalau nak kenal, baris yang terakhirnya baris atas. Tapi dia boleh berubah tak? Dia boleh berubah. Baris atas kalau orang yang membuatnya seorang lelaki. Itulah. Okey. Jadi, itu bentuk dari segi bentuk bagaimana kita nak kenal perbezaan bentuk fi'il madhi dengan fi'il-fi'il yang lain. Contohnya kalau jalasa, kalau dalam mudhari' dia akan jadi yajlisu. Sajada dia akan jadi yasjudu. Dia lain. Okey. Boleh tak yang ketiga kita nak teruskan fi'il. Fi'il ini akan berlaku perubahan. Okey, perubahan. Berbeza dengan bahasa Melayu, fi'ilnya tidak berubah. Okey, fi'il bahasa Melayu sebagai contoh apa tadi? Makan. Okey, makan. Makan. Contohnya kita bagi fi'il dalam bahasa Melayu makan. Makan ini tidak akan berubah dalam apa bentuk pun ataupun dia tak akan berubah walau siapa pun yang buat. Contohnya kita akan kata saya makan, Ali makan, Fatimah makan, mereka makan. Nampak? Itu dalam bahasa Melayu tak akan berubah. Dalam bahasa Inggeris berubah tak? Dalam bahasa Inggeris dia ada ubah sikit lah. Contohnya eat tadi lah. Kalau I eat. Kalau he eats. Betul? Dia ada berubah sikit. Daripada asalnya eat, dia boleh jadi eat, dia boleh jadi eats. Okay, contohnya lah, dia ada sedikit lah perubahan kat situ. Baik, kalau dalam bahasa Arab, dia berubah tapi banyak berubahnya. Dia betul-betul depends on siapa yang buat. Dan fi'il akala tadi tu akan berubah. Okay, jadi kita tengok contoh dalam bahasa Arab. Apa tadi? Akala. Akala. Baik. Jadi akala dia tak semestinya akalanya ana akala, huwa akala, hiya akala, hum akala, tak. Dia akan berubah mengikut. Jadi bagaimana perubahannya berlaku? Dia akan berubah berdasarkan dhamir yang ada di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita dah belajar itu, dhamir dalam bahasa Arab ada 14. Okey. Jadi yang 14 tu apa? Okey, kita akan senaraikan balik. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Banyak ya. Sambung sebelah lah. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey. Jadi ini ada 14 dhamir ni. Baik. Akala ni akan berubah tengok siapa yang buat. Contohnya huwa ni maksud dia untuk lelaki. So bila kita nak buat ayat dia makan, akalanya begini. Bila kita nak buat huma pula, huma maksudnya dia berdua untuk lelaki. Okey. Hum maksud dia mereka untuk lelaki. Hiya dia perempuan. Huma dia berdua perempuan. Hunna mereka perempuan. Okey. Saya bagi maksud dulu kan. Anta, ni anta. Okey, anta awak ataupun kamu lah. Kamu lelaki. Yang ni kamu berdua lelaki. Antuma, kamu berdua lelaki. Antum, kamu semua lelaki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua perempuan. Antunna, mereka, kamu semua perempuan. Ana, saya, nahnu, kami. Okey, itu maksud dia. Yang ni kita dah belajar lah kot berkenaan dengan dhamir.
Okey, Ustaz nak cerita hari ni apa? Akalah ini akan berubah sebanyak 14 kali lah berkenaan. Kalau akalah nak buat ayat, kita kena tengok siapa yang buat. Jadi bahasa Arab ini dia sedikit, dia panggil apa? Bukan kompleks. Kalau kompleks dia details, dia detail sikit. Okey. Jadi kalau akalah itu hanya dipakai pada pada huwa ni saja. Kalau ayatnya dia yang makan, kita akan pakai akalah. Tapi kalau dua orang yang makan, dia berdua, kita kata dia berdua makan dekat kedai Pak Abu, kita nak buat ayat macam tu. Jadi kita tak boleh pakai akalah, kita kena tukar akala, hum akalu, hiya akalat. Okay, ini sebagai ni je lah. Nanti Ustaz akan bagi tunjuk contoh yang lebih cantik lah. Ni sebab nak tulis dalam laju je. Lepas tu huma akalata. Tengok berubah dia. Daripada akala tu, dia boleh jadi akalat, akalata, akalna. Okey, kalau anta pula kita nak buat engkau makan, kita akan pakai akalta, antuma, akaltuma, antum, akaltum, anti, akalti, antuma, akaltuma. Tak apa, nanti kita sebut akaltunna, akaltu, akalna. Okey. Jadi Ustaz akan baca balik apa benda yang Ustaz tulis ni. Okey, akala, akalu, akalat, akalata, akalna, akalta, akaltuma, akaltum, akalti, akaltuma, akaltunna, akaltu, akalna. Baik. So, now apabila kita dah tahu dia boleh berubah, yang ni perubahan ini kita panggil tasrif. Yang ni kita panggil tasrif. Betul ada tasrif fi'il madhi. Tasrif. Okey, yang ni dia panggil tasrif ni. Ni kau susah nak bulat kan. Okey, jadi bila kita yang pertama sekali dalam fi'il madhi, nak tak nak kita kena lancar perubahan ini, Dia punya bentuk lancar tu satu je. Jadikan satu formula dan kita akan apply untuk semua fi'il yang macam ni, Contohnya kalau ada satu fi'il duduk tadi kan. Duduk apa? Jalasa, Jadi kita nak apply untuk jalasa, jalasu, jalasat. Kita apply macam tu lah. Jalasa, jalasu, jalasat, jalasata. Macam tu. Okay, jadi yang tu yang wajib untuk kita lancar. Sebab kita nak buat ayat, kita kena apply benda ni. Okay. So now, let's say kita ambil apa tadi? Akala, makan. Jadi Ustaz nak kata, kita nak buat ayat. Kita terus apply buat ayat. Ustaz nak buat ayat, dia berdua, apa ni? Kita nak buat ayat simple je lah. Kita nak buat dia, tak payahlah dia ni. Tak ada orang buat ayat dia kan. Kita buat ni lah. Fatimah dan Zainab kawan. Contohlah kan, kawan. Okey. Kita buat mereka berdua makan di kantin. Contoh kan. Nampak tidak? Faham ke tidak ni tulisan Ustaz ni? Itulah. Buat faham je lah. Okey. Fatimah dan Zainab berkawan. Okey, tak apa. Ayat pertama ni kita tak payah translate dulu. Kita nak translate ayat yang kedua ni. Mereka berdua makan di kantin. So, mereka berdua makan di kantin. Jadi kita akan tengok mereka berdua apa dalam bahasa Arab. Apa dia? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Mana satu nak pakai? Yang ni kan. Untuk sebab Zainab dan Fatimah. Jadi dua orang tu perempuan. Dia berdua perempuan. Jadi kita akan pakai huma. Okay, so pula. So kita tulis
Huma. Makan tadi. Makan tadi kalau kita tengok asasnya adalah akala. Akala adalah asasnya. Tapi bila kita nak kata dia berdua makan, dia akan jadi akalata. Okey, nampak Jadi perubahan ini perlu kita lancar. Kalau tidak, kita tak akan berjaya buat ayat. Bolehlah buat ayat, tapi tak betul lah kan. Penat orang bacanya. Apa lah budak ni kan. Macam orang tak sekolah. Kan, macam orang tulis bahasa Inggeris lah sekarang ni kan. Tak apa-apa tulis dia ni tak tahu ke present tense ke past tense. Kita baca tu sakit mata jadi kan, biar tulisan buruk kan, sakit mata ni tak apa, tapi kalau salah grammar orang lagi sakit mata. Okey, huma akalata. Nampak huma akalata. Okey, di kantin. Di kantin ni kita berdasarkan grammar, grammar, vocab yang kita lancar tu lah. Di apa di? Fi. Kantin apa kantin? Al-mat'am. Okey, huma akalata fil mat'am. Dapat? Okay, very simple. Kenapa? This is number 3. Kenapa kita kena lancar perubahan Jadi bagi orang yang dah ada basic bahasa Arab, Ustaz sangat yakin mereka dah lancar Tapi siapa yang tak ada basic, wajib lancar Jadi kat mana kita nak lancar? Dalam buku bahasa Arab 2 kamu buku bahasa Arab 2 bahasa Arab 2. Hari tu belajar bahasa Arab 1, now bahasa Arab 2. Sila lancar tasrif yang diberikan itu Okey, contoh dekat dalam buku kamu, buku surah apa ni? 9 Okey, dia bagi dah. Dia bagi tasrif tu siap-siap dah. Kataba, katabu. Okey, nampak Jadi yang kita lancar tadi apa? Akala, akalu. Yang tu kita lancar. Jadi kita lancar 14 ni, so kita boleh apply untuk buat ayat. Okey, jadi itu berkenaan dengan fi'il madhi. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita akan sambung insya-Allah dengan tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum.